Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid sekalian? Bertemu lagi bersama Cikgu Saufi dalam Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah, pada hari ini Cikgu akan mengajar kamu bagaimana untuk membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, pada akhir pelajaran hari ini, Cikgu harap kamu dapat membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Baiklah, semasa kita membaca, dalam petikan, kita dapati ada tanda-tanda bacaan. Tanda-tanda bacaan yang perlu kita patuh semasa kita membaca. Baik, di antaranya ialah tanda noktah, tanda koma, tanda seruan, tanda soal dan sebagainya. Jadi setiap tanda bacaan ini berhendakkan kita membaca mengikut intonasi yang sesuai berdasarkan tanda baca yang terdapat dalam petikan. Baiklah, hari ini cikgu akan ajar kamu bagaimana cara untuk membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai berdasarkan kepada tanda-tanda baca yang terdapat dalam petikan. Baiklah, kamu boleh rujuk pada muka surat buku teks kamu, pada muka surat 8, pada muka surat 8, iaitu bertajuk Kilang Batik Nenek. Baiklah, mari kita sama-sama membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Baik, Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Baik, di dalam ayat ini terdapat dua tanda baca, iaitu tanda koma dan tanda titik. Apabila kita membaca dan berjumpa dengan tanda koma, kita hendaklah berhenti sekejap sebelum kita sambung dengan perkataan atau ayat yang seterusnya. Dan apabila kita membaca dan berjumpa dengan tanda titik, kita hendaklah berhenti. Nada berhentinya lain daripada nada berhenti koma. Baik, kamu dengar dengan teliti. Cikgu baca lagi sekali. Tanda berhenti koma. Puan Hajah Aminah, itu adalah tanda berhenti koma. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, juga tanda koma, mempunyai kilang batik. Baik, ini tanda titik. Mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Baik, apabila kita bertemu dengan tanda titik atau noktah, nada bacaan kita hendaklah menurun. Kemudian kita lihat seterusnya ya. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Tanda titik ya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Tanda titik. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Tanda titik. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Baik, saya ulang lagi sekali. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Baik, seterusnya kita lihat petikan yang ketiga. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Di sini ada dua tanda, iaitu tanda koma dan tanda noktah. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang dilakukan. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Baiklah, kita baca lagi sekali.
Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey? Jadi, saya nak kamu membaca teks ini berulang kali dengan mematuhi tanda baca dan juga sebutan yang betul. Okey, baiklah. Setelah kamu membaca petikan di buku teks pada muka surat 8, sekarang cikgu nak kamu membuka buku aktiviti kamu juga pada muka surat 8. Baiklah, aktiviti 2. Baca dan susun berdasarkan perenggan. Jadi, cikgu nak kamu baca ayat-ayat yang diberikan, iaitu ada 4 ayat, ayat yang diberikan. Setiap ayat diberi nombor 1, 2, 3 dan 4. Jadi kamu baca setiap ayat ini dengan intonasi dan sebutan yang betul, kemudian kamu padankan. Okey, kamu padankan ayat ini dengan gambar yang diberikan di bawah. Baik, sebagai contoh, kita lihat dalam gambar yang pertama, diadakan satu majlis kesyukuran. Okey, majlis kesyukuran. Dan kemudian gambar yang kedua, seorang murid budak perempuan yang bercita-cita menjadi seorang engineer. Kemudian sini telah berjaya. Okey, kemudian di sini seorang murid sedang membaca buku. Jadi sekarang kita lihat yang pertama, kita lihat Encik Taufik seorang jurutera. Beliau menyambung pelajarannya di Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Baik, pada ayat ini, manakah gambar yang sesuai dengan ayat yang pertama? Baik, kamu boleh pilih sama ayat yang pertama sini, gambar yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Baik, kemudian kamu tuliskan contoh nombor 1, kalau nombor 1 berpadanan dengan gambar 1, kamu tulis di sini di sini. Ataupun di sini. Ataupun di sini dan seterusnya. Boleh? Boleh kamu faham ya? Jadi saya nak kamu baca semua ayat yang diberi dan padankan, tuliskan nombor-nombor yang sesuai pada gambar yang diberikan. Baik. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak kamu buat latihan ini dan hantarkan kepada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.